Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Atika binti Esther, nombor matrik 055920. Hari ini saya mahu menceritakan refleksi diri berkaitan dengan golongan terpinggir atau tersisih, iaitu golongan kanak-kanak istimewa atau lebih dikenali sebagai kanak-kanak OKU. Hal ini berdasarkan kajian lapangan yang telah saya jalankan bersama rakan-rakan di Pusat Khidmat Setempat OKU Marang, Terengganu. Kami telah menemubual seramai 5 orang responden yang merupakan penjaga kepada kanak-kanak OKU. Baiklah, sebenarnya siapa kanak-kanak istimewa ni? Kanak-kanak istimewa adalah sebahagian daripada mereka yang tergolong dalam kumpulan orang kurang upaya, iaitu seseorang yang tak berupaya menentukan sendiri bagi memperoleh sepenuhnya atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu dan tak dapat hidup bermasyarakat sama ada dari segi fizikal atau mental dan berlaku sama ada sejak dilahirkan ataupun sesudah itu. Orang kurang upaya ni ada banyak kategori, antaranya macam kurang upaya dari segi pendengaran, penglihatan, fizikal, masalah pembelajaran, palsi cerebrum dan sebagainya. Sebenarnya, isu mengenai kanak-kanak istimewa yang terpinggir ni banyak orang sudah bahaskan. Hal ini kerana ada yang mempunyai stigma atau pandangan agak negatif terhadap orang kurang upaya dan orang yang mempunyai keperluan khas dalam masyarakat. Berdasarkan temu bual bersama responden yang dijalankan, saya dapati bahawa ramai ibu bapa yang sedih dengan stigma masyarakat terhadap anak-anak mereka kerana dianggap seperti terencah akal dan tiada masa depan. Bukan sekadar masyarakat sekeliling je tak faham, tapi kadang-kadang saudara mara terdekat pun sama je suka cakap-cakap belakang dan suka bergosip. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah memainkan peranan penting dengan memberi pendedahan atau kesedaran mengenai orang kurang upaya ni juga ada hak untuk menjalani kehidupan seperti orang biasa yang lain. Pihak kerajaan boleh melakukan kempen atau program kesedaran terhadap masyarakat dekat luar sana. Seterusnya, kanak-kanak kurang upaya yang ada masalah pembelajaran seperti autism, attention deficit hyperactivity disorder dan Down syndrome ni juga ada masalah dari segi pendidikan, di mana ada sesetengah dalam kalangan mereka tidak mendapat hak untuk belajar dengan baik. Hal ini kerana atas faktor kewangan bagi ibu bapa yang tidak mampu untuk menghantar anak-anak kurang upaya ke sekolah pendidikan khas atau ke pusat penjagaan bagi kanak-kanak OKU. Jadi, pihak kerajaan perlulah membantu ibu bapa yang tidak berkemampuan ini dengan memberikan bantuan dana secara bulanan kepada anak-anak OKU mereka supaya dapat masuk ke sekolah pendidikan khas. Bukan itu sahaja, sekolah pendidikan khas yang jauh dari tempat tinggal mereka juga menjadi salah satu faktor ibu bapa tidak dapat hantar anak-anak mereka ke sekolah pendidikan khas, terutamanya kepada mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Jadi, pihak kerajaan juga perlu menubuhkan sekolah khas ini di kawasan luar bandar seperti di kawasan perumahan dan juga kawasan perkampungan. Dari aspek penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah pihak kerajaan boleh jalankan program kesedaran berkaitan kanak-kanak kurang upaya ni secara berkala dan juga melakukan aktiviti-aktiviti menarik yang dapat menarik perhatian orang ramai untuk sertai program tersebut, seperti adakan cabutan bertuah di akhir-akhir program. Seterusnya, pihak kerajaan perlulah memberikan dana lebih yang cukup kepada ibu bapa miskin supaya dapat hantar anak-anak OKU ke sekolah pendidikan khas. Selain itu, pihak kerajaan perlu wujudkan banyak sekolah khas dan pusat penjagaan kanak-kanak OKU di kawasan luar bandar dengan fasiliti dan kemudahan yang lengkap dan bagus. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh sediakan pengangkutan kenderaan seperti van sekolah untuk ambil dan hantar anak-anak OKU yang tinggal di kawasan yang jauh dari tempat belajar mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.